Boleh? Okey. Sebelum itu saya minta izinlah untuk buka mas bagi membolehkan statement saya ini lebih clear. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya telah dipanggil oleh Bukit Aman untuk disiasat hasil daripada perbahasan saya sewaktu belanjawan yang lepas. Dan quite surprising apabila saya dimaklumkan oleh pegawai polis bahawa setakat ini hanya saya seorang sajalah dipanggil bagi memberikan penjelasan kenyataan terhadap perkara-perkara yang telah saya sebut di dalam perbahasan saya, khususnya bila menyentuh tentang suara dan keluhan rakyat Sabah berkenaan dengan perihal pengagihan peruntukan di dalam belanjawan negara kita. Jadi saya membuat sidang media ini atas dasar kerana saya ingin memaklumkan kepada rakyat, khususnya rakyat negeri Sabah, bahawasanya hari ini saya telah dipanggil oleh pihak polis untuk memberikan keterangan terhadap perkara-perkara yang saya sebutkan di dalam parlimen menyentuh tentang hak dan kepentingan rakyat negeri Sabah. Dan ini agak mengecewakan, dan saya juga dimaklumkan bahawa perkara ini telah disiasat dan saya tidak tahu sama ada saya didakwa ataupun tidak. Tetapi I stand with whatever I mention di dalam parlimen yang lepas, dan di atas hasrat dan aspirasi rakyat negeri Sabah, kita akan teruskan perjuangan kita menyuarakan perkara-perkara yang kita rasa tidak adil, khususnya dari segi pengagihan peruntukan kerajaan negara terhadap negeri Sabah. Dan inilah di antara sidang media yang saya buat hari ini bagi memaklumkan tentang perkara ini, dan saya harap kerajaan dapat memberikan penjelasan, sebab apa yang saya dimaklumkan, kalau kita dengar pun di dalam perbahasan yang lepas, ada ahli-ahli parlimen lain juga yang turut menyuarakan perkara yang sama. But quite surprisingly, hanya saya saja yang dipanggil dan disiasat dalam perkara-perkara apabila kononnya saya menyentuh tentang perkara-perkara yang ada kepentingan terhadap rakyat negeri Sabah. Jadi itulah di antara sidang media yang saya buat pada hari ini. Dan saya harap kerajaan juga sekali lagi perlu menjelaskan kenapa dalam soal ini setakat ini, dan saya dimaklumkan oleh pegawai penyiasat tadi bahawa saya seorang saja yang disiasat bila saya menyentuh tentang hak dan kepentingan rakyat negeri Sabah. Okey? Kalau ada soalan lah daripada... Ya, sebagaimana saya sebutlah, dan saya juga maklumkan kepada pegawai yang telah menyiasat saya tadi bahawa sebelum saya berbahas di dalam parlimen itu, ahli parlimen Keningau juga menyatakan perkara yang sama. In fact, lagi worse daripada apa yang saya sebutkan di dalam parlimen. Saya hanya sebut tentang perkara-perkara yang ada, yang menjadi perkara yang menjadi sebutan kepentingan rakyat negeri Sabah, khususnya berkenaan dengan belanjawan yang telah diumumkan oleh kerajaan. Dan itulah sebabnya apabila ramai pemimpin-pemimpin daripada Sabah menyatakan perkara yang sama. But the only question is, why is only me? Adakah kerana saya sebagai ahli parlimen pembangkang dan yang lain-lain yang menyuarakan perkara yang sama itu daripada kerajaan, maka mereka tidak dipanggil. Jadi inilah di antara perkara yang kita sedih selaku ahli parlimen. Kalau kita sebagai ahli parlimen yang bersuara di dalam Dewan Parlimen juga boleh disiasat seumpama ini, jadi adakah kerajaan ataupun pihak yang berkuasa ini mengharapkan agar ahli-ahli parlimen ini tidak perlu bersuara ataupun bercakap, menyuarakan perkara-perkara yang diminta oleh rakyat untuk kita bersuara di dalam parlimen. Kerana di mana medium lagi untuk kita menyuarakan perkara-perkara ini melainkan di dalam Dewan Parlimen. Dan kalau di dalam parlimen juga ada usaha daripada pihak kerajaan untuk menutup mulut ahli-ahli parlimen, saya rasa sistem demokrasi di negara ini sudah termundur ke belakang, bukan lagi ke hadapan. Jadi di mana kematangan kita? Saya yakin dan saya selalu berdiri meletakkan keyakinan saya bahawa medium yang terbaik untuk kita menyuarakan isu-isu berkenaan dengan isu rakyat ini adalah di dalam Dewan Parlimen. Dan kalau Dewan Parlimen juga sudah menjadi perkara yang membolehkan kita selaku ahli parlimen ini juga dipanggil untuk memberi keterangan dan sebagainya, saya rasa our democracy system in Malaysia ini now is going backwards. Dan inilah di antara perkara yang saya rasa tidak wajar berlaku, dan saya harap kerajaan juga perlu peka terhadap isu ini. Dan sebagaimana saya sebutlah, kalau ada isu-isu yang berkenaan dan menyalahi peraturan, kenapa saya saja? Sebab ramai rakyat Sabah, khususnya pemimpin daripada Sabah juga menyuarakan perkara yang sama. Tapi persoalan dia, kenapa hanya ahli parlimen sepanggar sahaja yang dipanggil dan membuat keterangan ini? Okey? Okey, itu saja. Bos? Darah? Yang lain? Ana?
Fahmi? Boleh, Bang? Ringkas saja, saya agak terkejut bila mendapat panggilan tentang isu ini, dan seharusnya apa yang dibahas di dalam Dewan, selagi mana ia tidak jelas melanggar undang-undang, harus sebenarnya dibenarkan ahli-ahli parlimen ini berbahas ataupun berucap. Jadi dalam keadaan kami ada sahabat-sahabat yang berada dalam jawatan kuasa Dewan, maka siri tindakan-tindakan seperti ini yang dikenakan terhadap ahli parlimen setidak-tidaknya wajar diusahakan ataupun diselesaikan dalam Dewan, bukan oleh pihak eksekutif seperti pihak polis. Leave the Dewan alone. This is our privilege. This is a privilege, ya, yang dipunyai oleh ahli-ahli parlimen. Kami ini dipilih oleh rakyat untuk menjadi suara mereka. Jadi saya akan sampaikan insiden yang terbaru ini kepada rakan-rakan di dalam jawatan kuasa Dewan untuk mereka bincang dari segi reformasi ataupun penambahbaikan kepada parlimen itu sendiri. Kita bukan sahaja mahu peningkatan dalam jumlah ahli parlimen yang menyertai pilihan jawatan kuasa pilihan khas, tetapi hak dan kebebasan ahli parlimen itu sendiri harus merangkumi juga hak untuk menyuarakan isu-isu tanpa rasa takut. Ya, dan sekiranya itu berlaku, adakah dari segi prinsipnya telah berlaku satu pelanggaran terhadap kanun keseksaan, ya, yang mana seorang ahli parlimen telah dihalang dari melakukan tugasnya. Jadi di sini mungkin kita akan bincang dengan beberapa ahli parlimen. Saya rasa Seksyen 124 kalau tak silap saya, kanun keseksaan. Jadi ada beberapa perkara, bagi saya ini adalah satu trend yang tidak baik, dan kita pohon Menteri Dalam Negeri dan juga Perdana Menteri untuk bertimbang, ya. Janganlah diperlakukan ahli-ahli parlimen sebegini rupa. Berilah kami ruang untuk berbahas, untuk bersuara demi demokrasi yang lebih baik dalam negara kita. Terima kasih. Okey. Saya terkejut bila saya diberitahu bahawa Aziz Zaman disiasat berikutan ucapan beliau di Parlimen perbahasan belanjawan. Kerana Aziz merupakan mantan Timbalan Menteri Dalam Negeri dan beliau tahu akta-akta dan boundaries untuk ucapan beliau dan isu-isu yang tak sepatutnya dibawa. Tapi jelas daripada perbahasan beliau membawa suara rakyat sepanggar. Dan itu adalah tanggungjawab ahli parlimen untuk datang bersuara. Dan kalau kita lihat perbualan di luar sana, mengenai belanjawan ini, ada ramai yang tak gembira. Bukan saja Sabah, Sarawak juga, dan ada yang mengatakan ada ketidakseimbangan dalam agihan belanjawan dalam peruntukan dalam belanjawan ini. Jadi kalau setiap rakyat ahli Dewan Rakyat tidak boleh bersuara dan berbahas dengan bebas kerana kita risau Bukit Aman akan datang menyiasat kita nanti. Saya takut ada filter seperti ini di dalam Dewan Rakyat. Isu rakyat di luar sana tak akan didengari di sini. Dan saya berharap pihak berkuasa gunakan masa dan tenaga pantau perbahasan kami untuk penambahbaikan. Bukan untuk menilai ataupun mendenda kita kerana guna akta ini atau guna akta itu untuk menyekat kebebasan bersuara kita lah. Jadi saya berharap Menteri Dalam Negeri bagi perhatian dalam perkara ini, dan ini tidak sepatutnya berlaku ketika kita masih membahaskan belanjawan untuk tahun depan. Okay? This is Parliament. This is the only platform where the people's representatives can bring the voices of the people here freely for the government to hear and to make improvement, not to punish. Okay? Terima kasih. Terima kasih semua. Thank you.